Okey. Bersama saya hari ini. Oh, ini first time saya buat secara official ni. Abang Satiman Orang musician daripada tahun 80-an dulu Terbabit Shima and the Boys. Dan bersama dengan saya adalah Tuan Muhammad Harun. Orang kuat Pekeso. Terima kasihlah sudi datang ke studio ni untuk memberi pencerahan sikit kepada penonton-penonton saya, dan terutamanya diri saya sendiri mengenai Pekeso. Mula-mula saya nak tanya Tuan Harun ni kan, apa Pekeso tu? Pekeso ni sebenarnya singkatan kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial. Pertubuhan Keselamatan Sosial yang kita create daripada tahun 71 lagi, yang kita fokus kepada pekerja sektor formal lah. Sektor formal maknanya bermajikan dan berpekerja lah. Itu yang kita mula pada 71, bulan 10 tahun 71 sampailah sekarang. Sebelum ni kita adalah full government, and then kita jadi semi government pada tahun 1985. Semi 85. Lepas tu sampailah sekarang kita, dan kita bergerak. Pekeso ni kita semakin besar. Dulu kita ada 1 akta, sekarang kita ada 4 akta. Akta yang kita sedia ada seperti tahun 71 tu akta 4 yang kita panggil Akta Keselamatan Sosial 1969. Yang kedua, akta yang Cik Satiman beritahu tadi, Akta Pekerjaan Sendiri. Itu pada kita mula berkenal pada 13 Jun tahun 2017, yang start bermula dengan e-hailing, p-hailing, Grab, untuk lebih pada Grab lah, taksi dan sebagainya. Dan seterusnya pada Januari 2018 kita akta skim pekerjaan, insurans pekerjaan, yang mana skim ni lebih kepada untuk mereka-mereka yang diberhentikan kerja, yang kena company tutup dan sebagainya. Dan yang terbaru pada 1 Disember 2022 akta suri rumah lah, yang mana semua suri rumah ada. Pekeso ni kalau kita create, sebenarnya kita nak menjaga kebajikan pekerja lah jika ditimpa bencana lah. Sebab mereka ni kalau tidak ada coverage, kalau berlaku sesuatu bencana, kita tidak boleh nak membantu lah. Ini adalah jaminan daripada pihak kerajaan sendiri lah untuk Pekeso. Dia macam insurans ke in a way? Dia bukan insurans, dia lebih kepada jaminan keselamatan kita. Banyak orang cakap berbentuk insurans, tapi sebenarnya kita bukan insurans, kita adalah protection jika kita berlaku bencana. Yang bencana. Yang bencana, sama ada bencana tu, kalau tempat ni dia ada 2, bencana pekerjaan ataupun disebabkan penyakit. Kalau di bawah tempat, kita punya skim keilatan, yang mana-mana pekerja yang mengalami keilatan tak boleh bekerja langsung, dengan cukup caruman dia boleh buat tuntutan jugalah. Kalau macam di bawah pekerjaan sendiri ni, kita lebih kepada bencana semasa bekerja. Macam tuan membuat podcast ni, tiba-tiba nauzubillah lampu jatuh, tuan mengalami kecederaan, dan tuan mencarumkan kita, tuan boleh claim. Itu kita mana pekerjaan sendiri, mana tuan tidak ada majikan. Yang lagi satu, untuk akta 800 ni, kalau kita ada satu company and then downsizing, kena buang kerja, dan so juga boleh buat tuntutan faedah untuk kita cover selama tempoh 6 bulan. Kita akan bayar allowance untuk carikan pekerjaan dan sebagainya. Biasanya kita yang terakhir atas suri rumah, semua suri rumah, sama ada pekerja kerajaan atau tak bekerja, yang belum mencapai 55 tahun, dia pun boleh mencarum Pekeso. If anything happens semasa kerja urusan suri rumah, contoh menguruskan anak pergi sekolah, contoh menguruskan untuk sediaan pergi pasar dan sebagainya, juga dia boleh buat tuntutan. Itulah Pekeso. Sebenarnya Pekeso ni lebih kepada safety net. Kita nak cuba memastikan masyarakat semua mempunyai satu insurans atau protection, yang mana berlakunya bencana, dia ada satu sedikit pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu maksud Pekeso. Tadi tuan sebut 55 tahun untuk suri rumah. Secara amnya, adakah had usia untuk menjadi penjarum? Okey, kalau untuk suri rumah ni dia ada limit. Pencaruman mula-mula start mencarum mesti belum mencapai 50 tahun, dan caruman tu mesti yang paling lewat sekali dia tidak mencapai 55 lah. Jadi kalau sebab itu kita tak cover apa-apa dah. Bagi yang lebih 60, 55 dan ke atas, kita tidak boleh lewasi rumah. Tetapi untuk akta pekerjaan sendiri, kita tidak ada limit umur. Walau umur 85 tahun, walaupun umur 93.
mantan PM umur 90 95 masa tu. 98 rasa. Sekarang Kalau dia mencarum pun kita boleh terima. Kita ada satu kes orang yang berumur 90 tahun ke atas, seorang pemandu teksi masih 90 mencarum. tahun? 90 saya tak pasti berapa, Tapi dah 90 tahun. Dah 90 tahun Mandu teksi. masih memandu teksi dan mencarum dengan kita. Satu kata. Dan juga kita tidak ada limit umur. Berapa tahun bermula. Setengah jabatan tenaga kerja mungkin 18 tahun mungkin ni. Tapi macam Abdul Wahab kerja sendiri ni umur 2 tahun boleh mencarum. 2 tahun ni masuk kita, terutama anak-anak yang kita buat iklan TV, iklan susu dan sebagainya. Biasa bapak dia boleh mencarum untuk dia. Kalau berlakunya kemalangan semasa buat iklan, jatuh menyebabkan patah tangan atau luka dan sebagainya, dia juga boleh claim. That's why kerjaan sendiri yang ni lah. Tadi 2 tahun tadi contoh je lah. Walaupun dia baru lahir, jadi baby model pun boleh juga. Ya boleh. Okey. Setakat kita dah lewat. Pasal hasrat kita, satu ketika besok orang dalam kandungan pun kita boleh contribute. Betul. Jadi kita nak besok bila masyarakat keluar, hasrat saya senang tuan. Kalau kita jumpa orang berlakunya kemalangan, kita confident, tak apa, sok-sok boleh take over. Tapi sekarang ni kita tak berani. Sebabnya bila accident berlaku, tengok siasat tak boleh bayar sebab dia tidak pernah mencarum. Tidak pernah. Kalau dah mencarum pun dah expired, tak sambung. Itu yang berlaku kepada kemalangan Grab, Food Panda yang kemalangan. Bila kita tengok, kita sendiri pun tak confident dia mencarum atau tidak. Bila berlaku ni kemalangan, macam yang paling ketara kalau kita lihat Almina case. Yang kita pun tak pernah mimpi. Dulu kita mimpi kereta langgar lori langgar daripada depan, daripada belakang, bas langgar kita. Tiba-tiba sekarang orang kena fikir bagaimana motor boleh berlanggar dengan kapal terbang, kereta boleh berlanggar dengan kapal terbang. Tak masuk akal. Dalam dua keadaan di mana pemandu motor itu adalah e-hailing. E-hailing ini dia mencarum dengan pekeso. Kereta P-hailing, e-hailing motosikal. E-hailing ni mencarum dengan kita dan dia mencarum pada kadar plan 23280 sen. Awal abang Manu ada subsidize, dia cuma bayar RM43.30 saja, 43.60 sen. Dia mendapat benefit daripada kita. Bila dia bangkit kematian, masa dia bujang, kita bayar kepada keluarga dia dengan kadar pension sebulan 1,800 untuk family dia, the whole life family. Selagi mana ayah dan ibu dia hidup, kita akan bayar pension atas peninggalan dia. Tetapi apa yang berlaku kepada pemandu, yang mandu kereta tu, hailing yang menguruskan untuk penumpang, dia tidak mencarum dengan pekeso dan kita tidak boleh cover. Itu yang keadaan berlaku serentak, tapi dua situasi berbeza. Jadi yang kita rasa ralat, yang pemandu kereta ni, dia baru saja lepas hantar penumpang, and then dia ada mempunyai isteri dan anak yang kecil. Yang tu bila kita datang, kita tidak boleh bayar sebarang pension dan bantuan. Itu yang kita rasa galat sangat. Satu kemalangan, dua keadaan berbeza. Sepatutnya dia tidak berlaku. Sepatutnya satu keadaan terus cover semua. Yang tu kita kurang sebenarnya. Yang saya rasa bila kita buat, kita rasa di mana publicity yang kadang-kadang kita rasa macam mana. Sebenarnya publicity kita banyak, terutama kita lantik Abang Satiman sebagai one of the agent, kan? Kalau tanya saya, antara yang paling kurang yang mencarum pekeso adalah penggiat seni. Sehingga hari ini kalau data yang saya ada maklumat, dengan finance pun kita ada dekat 50,000 lebih kurang anak-anak penggiat seni, semua kategori lah. Tetapi yang mencarum dengan kita untuk penggiat seni ni baru 4,000. Baru 4,000. Kalau saya nak kata tak tahu, saya lantik orang yang jadi ejen pun orang seni. Orang bukan saya daripada ni, saya lantik orang yang bukan orang seni. Orang seni sendiri pun dah cuba buat, tapi masing-masing, senang katalah, saya pinjam sikit kata-kata Tuan Amin Idris, tawakal kita ni tinggi sangat. Tawakal kita, bagaimana kita nak pecahkan tawakal dia tinggi sangat. Yang tu yang Tuan Amin Idris cakap, saya suka dia cakap tawakal kita terlampau tinggi. Bila tawakal terlampau tinggi, berlakunya bencana inilah yang terjadi. Itu saya boleh cakap. Nak kena kurangkan tawakal. Tawakal terlampau tinggi. Tanya tak apa, takdir, tapi bila berlaku pada dia, yang orang yang tinggal lah, anak, isteri yang suffer lah. Kita tengok, saya rasa ramai kat sini kadang-kadang ada satu, saya rasa bekas pengarah drama TV pun tak pernah mencarum, tapi bila dia kena sakit, dia pun dalam keadaan yang suffer. Bayang bila kesian juga, kita nak bantu tapi dia tak pernah mencarum, kita tak boleh bantu pun.
Ini yang berlaku pada anak seni. Ramai lagi anak seni yang terlantar. Kita tengok kadang-kadang benda ni dah terusan terlalu lama kan. Kalau tanya saya, agensi atau pihak mana-mana yang bertanggungjawab tu patut memastikan kebajikan ni perlu dijaga. Itu masalah. Secara amnya tuan, mana silapnya ni? Penggiat yang tak ambil endah, tak ambil kisah, ataupun kurangnya pengiklanan, pendedahan. Mungkin tadi tuan ada cakap sebanyak lah, tapi khusus kita nak bincang ni, kurangnya pengiklanan dari pihak. Yalah, saya kena cakap mana silapnya. Benda ni dah lama ada. Kalau tanya Pekeso dulu daripada tahun 71 dah ada. Kalau sebut Pekeso, semua orang faham Pekeso kan? Kadang-kadang ni sebenarnya kalau tanya nak kata silap tu, saya pun tak pasti angle yang mana. Kalau tanya dari segi TV, kita pernah keluar iklan, kita pernah keluar dulu, kita pelbagai aspek bagaimana kita nak memastikan masyarakat yang ada ni faham itu Pekeso apa. Jadi saya nak kata silap mana pun tak boleh nak komen apa benda ni. Kadang-kadang mungkin satu pihak ni ada juga yang kurang ambil tahu. Kadang-kadang tahu tapi buat tak tahu pun ada. Bila tak kena bencana, kadang-kadang orang yang tahu tak ambil tahu pun. Tapi kadang-kadang bagi macam saya cakap awal lah, saya nak memecahkan kepompong tawakal yang tinggi ni sangat susah. Itu yang sangat susah. Kadang-kadang keyakinan dia tu terlalu tinggi kan. Bila terlalu tinggi ni, bila kita cakap tak apalah, bila berlaku je macam di Almina, masing-masing menunding pada kenapa Pekeso tak implement, tak kuat kuasa sangat-sangat. Benda ni bukan mudah kita nak buat kan. Masyarakat masing-masing ada pandangan dan pendapat. Dan apatah lagi dengan 789 kita ni bukan mandatory, kita voluntary. 789 atas 789, tapi atas 4 yang ada pekerja tu, itu mandatory. Yang tu kita boleh ambil tindakan undang, kita boleh pendakwaan dan sebagainya. Itu jadi yang itu yang kita susah nak cakap. Mungkin kalau tanya saya, penggiat seni ni adalah role model kepada masyarakat. Sepatutnya. Ya, kita tengok kalau dia penyanyi, orang semua cakap okey penyanyi. Nama-nama besar kan, kita tengok macam contoh katakan macam Siti Nurhaliza, semua orang kenal. Orang sebut Azlan Teraita, semua orang kenal. Semua, maksud saya orang nama-nama besar. Jadi nama-nama besar ni kadang-kadang dia memainkan peranan, membantu untuk publicity, untuk kebajikan semua kepada rakan-rakan yang lain. Maksud saya begitulah. Jadi saya nak tanya semua saya rasa saya tak boleh nak komen lah benda tu. Tapi bagi pihak Pekeso, kita dah buat semua aspek. Kita dah cuba semua aspek. Dan ada setengah-setengahnya kata masih tak tahu kewujudan Pekeso pun ada juga. Tu saya rasa kadang-kadang saya pun tak tahu nak cakap. Mungkin orang Satiman boleh komen dia yang buat direct, pasal macam saya Pekeso, saya rasa saya dah buat bagus dah, tapi mungkin ada benda saya tertinggal. Tapi macam Cik Satiman ni, dia daripada outside orang luar, dia boleh tengok okey mana yang ni. Kita bukan kita tak buat, kadang-kadang pergi door to door, kita buat pemeriksaan, kita buat publicity, okey berapa pajak faedah, berapa compound denda, semua kita buat dah, tapi masih penerimaan masyarakat kita. Saya boleh jawab soalan saya sendiri tu. Saya rasa sebenarnya kesilapannya ialah kami ni, pihak penggiat ni tak ambil endah. Kita memang alpa dalam perkara ni. bukan Pekeso aja. Malah EPF kalau malah menyimpan untuk hari tua. Kita tak ada sedikit pun belajar financial literacy tu, celik kewangan tu, menyimpan wang. Kita selalu lepak, selalu relax sangat dengan kehidupan kita. Kalau tuan nak tahu kan, bila 789 ni diperkenalkan, sukarela pekerjaan sendiri ni, apa yang Cik Satiman buat. Cik Satiman ni ejen yang sah kita lantik, ejen korporat yang sah kita lantik, dan mempunyai kuasa untuk memungut collection daripada semua pencarum yang bekerja sendiri. Memang kita lantik secara sah sebab dia ada kad dia ada kad kuasa dia. Kalau tak ada kad, kita tak bagi dia. Dia ada kad dia. So dia penting, pasal kepercayaan orang penting. Kalau tidak nanti kalau tak ada kad, dia tidak ada kuasa boleh memungut. Macam mana nak bagi betul. Orang akan cakap dia amla bahaya. Kita dia ada kad kuasa yang dibagi, kita bagi Cik Satiman. Ini style apa ni? Dia dalam ni casing dia je.
Ini kat kuasa yang kita ada lah, kita bagi pada dia. CEO sign. Itu. Tahniah. Tapi mana-mana saya pergi, tuan Abang Satiman Abang Satiman ada tak lekang di bibir dia untuk ajak orang join Pekeso? Ya, saya dulu. sebab saya mulakan. Saya tak boleh berhenti. Betul. Saya tak boleh berhenti. Takkan saya stop. Dah berapa tahun pun saya tiap hari. Kalau orang mencarung saya satu orang satu hari pun tak okey. Kalau 5 orang, alhamdulillah. 20 orang, alhamdulillah. Tapi setiap hari mesti ada. Saya itu. Apa yang memberi kepuasan pada abang? Saya tolong orang. Saya suka. Contohnya saya punya bass player meninggal. Siapa bang? Bass player Shima and the Boys. Bukan Ella and the Boys. Shima and the Boys. Ella Ayi pun meninggal juga. Abang Ayi meninggal juga. Ella and the Boys. Yang Shima and the Boys, yang video saya tunjuk tu, dia meninggal masa PKP, tengah buat rakaman. Ya bang. Tengah buat rakaman album untuk Cendana lah, single. Okey, meninggal. Lepas tu dengan laporan doktor semua, saya tolong tolong guide wife dia lah, balu dia untuk claim lah. So guide lah isteri dia, bawa isteri dia ke Pekeso, isi borang, hantar laporan doktor semua. Itu pulang kepada Pekeso lah. Jadi saya guide dia what to do lah. Husband dah tak ada, husband pun cara dengan saya. Dia 2020 dia mencarung saya. Lepas tu second dia tu dia mencarung lagi. Lepas tu benda ni terjadi kan. Jadi kes dia masuk dalam tribunal, bukan tak masuk tribunal. Pekeso decide dia qualified. Dapat pencen lah. Saya tak boleh cakap amount lah. Tapi selepas tu saya jumpa isteri dia. Isteri dia jumpa saya dengan muka berseri. Nampak tak susah tau. Saya happy. Saya happy. Saya tengok aku tolong kawan aku. Dah meninggal pun aku tolong. Bass player aku, dia main music aku tolong dia. Aku tolong bini dia, anak dia. At least something lah. Bukan kaya pun, tapi dia okey. Saya happy lah macam tu. Ending life dia okey. Dia tak ada pun, Pekeso ada. Itulah saya punya kepuasan. Satu kes lagi, pemain sape juara dunia MW Copa, World Championship Performing Art dari Sabah, dari Sarawak. Dia bercara dengan saya. Mula-mula start ni 2020, dia datang rumah saya, Abang Timan, jom saya nak buat lah sok-sok. Saya ada kerja di KL sekarang ni. Dia duduk Sarawak. Dia ada satu syarikat offer dia jadi jaga kedai muzik tu. Sape lah. Sape. So dia dah ada kerja di KL. Dia cakap, saya datang ni, saya nak mencarung bang. Dia ajak saya makan. Turun bawah, saya turun apartment, dia ajak saya makan. Nama dia Saufi Aiman. Saufi Aiman, sape player. Lepas tu ada video dia. Saya simpan video dia dengan saya. Video apa? Video dia mencarung saya. Masa video mencarung. Kes ni dia ada studio di Kuching. Kuching dia ada studio. Dia buat rakaman lah di Kuching. Masa di studio. Di Kuching. Gedebak. Menteri Pelancongan Kuching, Karim, Tuan Haji Karim, saya kenal dulu ingat dia menteri kan. Dia wawakan kes ni lah. A very good case lah. Boleh pemuzik pun boleh di cover kan. Dia buat press conference kes ni. Kes ni dia buat press conference. Dia galakkan everybody mencarum di Sarawak lah. Sorry bang, This case, saya punya case tu dia dulu. Yang pemain sape ni berserta dengan abang punya bassist tadi, apa nama dia? Nama dia Saidata Eddie, tapi orang kenal dia Eddie lah. Eddie gila. Bukan Eddie gila. Panggil dia. Eddie Bengong. Eddie. So, tapi Eddie. Kebetulan mereka ni meninggal di studio. Justru itu ya tengah buat kerja lah.
Okey, ada dua soalan tadi tu. Kebetulan dia meninggal di studio, justru itu pampasan diberikan kepada mereka. Tadi Abang Satiman juga ada sebut perkataan tribunal, tapi bukan tribunal. Maknanya kes-kes kematian tu akan bawa kepada satu jawatan kuasa tertentu ke? Dia macam ni. Saya kupas sikit lah. Okey, dia macam kes Satiman ni lebih kepada bencana pekerjaan. Pasal dia tengah bekerja, tengah melakukan kerja-kerja dan berlakunya bencana. Maknanya berlaku di bencana, mana memang automatically kita akan cover. Automatically. Kita cover dengan syarat dia mencarum lah. Itu mustahak. Satu. Okey, bagi kes-kes contohnya, dia kes-kes yang agak meragukan. Okey, kita dapati dia meninggal. Tapi dia meninggal dalam studio tapi tak ada kaitan. Contohnya mungkin disebabkan jantung dan sebagainya. Yang tu kita akan bawa ke tribunal untuk tentukan. Siasat menentukan tribunal ni satu jawatan kuasa yang tertinggi yang mana akan menentukan sama ada dia ni boleh kita bayar atau tidak. Kalau biasanya kalau kes yang straightforward, kita pun ada tribunal dalaman. Ini tribunal yang diputuskan oleh pihak Mahkamah Perusahaan atau hakim yang kita dilantik untuk menentukan sama ada ni boleh kita letak di bawah bencana kerja atau tidak. Itu maksud. Di bawah kes kita ada beberapa faedah. Yang pertama faedah perubatan lah. Perubatan mana kalau apa-apa berlaku bencana pekerjaan semasa sedang bertugas dan berlakunya kemalangan, dapat MC kita bayar. MC tak ada limit. Paling rendah 4 hari, maksimum tak ada. Bayar apa tu? Cuti sakit. Ada. MC ada. Kalau dia kerja sendiri Ya. Kena ambil MC. Kena MC. Kalau Tuan R kalau bekerja kena ambil MC. Jatuh tempat meja pastikan MC kena ambil. MC paling minimum 4 hari. Tak boleh cerita mulut. Kena ada MC kena. Okey, lepas tu MC unlimited. Selagi mana dapat MC kita akan bayar. Sampai, tapi dia ada tempoh lah. Sampai 180 hari kita akan bawa ke jemaah doktor untuk tengok semula untuk sama ada nak sambung MC. Tapi maksud saya MC unlimited. Dalam masa yang sama dia rawatan, kalau dia pergi macam spesialis pakar klinikal sebagainya, kita tak cover. Dia syarat nak dapat cover penuh mesti pergi hospital kerajaan saja. I see. Hospital kerajaan dengan apa kelas 2 nya standard lah, kita akan cover. Apa-apa kos di hospital kerajaan kita akan bayar penuh. Begitu juga jika melibatkan kemalangan yang memerlukan implan besi dan sebagainya, pekesok akan tanggung sepenuhnya. Kalau implan tu 5,000 kita bayar. Kalau 4,000 kita bayar. 10,000 kita bayar. Okey, itu faedah perubatan yang kita bagi. Faedah perubatan. Yang kedua, bayaran MC. MC yang ambil tadi tu kita akan bayar dengan kadar 80% daripada kadar yang kita tetap lah. Dia ada punya faktor dia lah. Maknanya kalau paling rendah RM30 MC tu. Kalau sehari kalau kita dapat 4 hari kita akan bayar RM40 lah. Kita akan bayar 4 hari 3 120. Kita akan bayar. Kalau 10 hari sebulan kita calculate lah mana kita akan bayar. Selagi mana ada MC kita bayar. Itu yang pertama. Habis MC, katakan dah habis 30 hari, kita ada faedah yang kedua, faedah hilang upaya kekal. Maknanya kalau melibatkan patah atau putus jari ni, contohnya ada sebagai dia ada kehilangan upaya kekal, yang mana doktor sendiri akan tafsir. Itu bergantung doktor tafsir 1% ke 2% ke 3% ke 4%, bergantung dari faktor umur dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita dengar sosok bayar 120,000 lamsam. Kadang-kadang itu umur muda, dia punya plan yang dia ambil tinggi, lagi tinggi kita bayar. Kalau plan rendah kita ambil, rendah lah kita bayar. Dia ada 4 plan. Plan 1, plan 2, plan pertama kita bayar 157 20 sen. Plan 2 232. Plan 3 saya tak ingat. Plan 4 kita bayar dengan kadar 500 lebih lah untuk setahun. Ini adalah bentuk prepaid. Bayar dahulu kita cover. Mana kita akan bayar, mana kalau dia ambil yang paling tinggi yang 500 lebih tu, mana lagi tinggi dia akan dapat lah. Jadi kita hilang upaya kekal ni depend on tafsiran doktor. Doktor nilai okey, lepas aksiden ni dia hilang upaya mungkin 15% lah, kita akan bayar lamsam. Tapi jika hilang upaya tu lebih 20%, mana kita akan bayar sebahagiannya kita akan bayar secara pukal dan sebahagiannya kita akan bayar pencen bulanan. Kita akan bayar pencen bulanan. Okey, bila melibatkan upaya kekal, kalau katakan dia perlukan seseorang untuk bantu dia, contoh dia aksiden, dia terlantar,
tak boleh jalan, nak mandi tak boleh, dia perlukan seseorang untuk mandi, kita akan tambah lagi satu allowance. Kita panggil allowance layanan sentiasa dengan kadar RM500 setiap bulan kepada orang yang menguruskan orang yang sakit tu. Orang yang menguruskan orang tu yang akan dapat. Contoh, dia dapat pencen sebulan 1,000, example, tambah lagi 500, dia jadi 1,500 kepada orang yang sakit, dan 500 tu dia boleh bayar kepada orang yang menguruskan dia, salin pamper, mandi dan sebagainya. Itu. Tapi bila meninggalnya orang tu, pencen yang dia dapat tu kita akan beri kepada waris dia. Waris dia sama ada isteri ataupun anak yang belum mencapai 21 tahun. Kalau anak OKU, sepanjang hayat. Kalau isteri ni kita bagi sepanjang hayat. Kalau kan ada jodoh pun kahwin lain, kita tak tarik. Tak tarik? Tak tarik, kita akan bayar pencen. Itu lah. Itu banyak. Jadi kalau apa-apa berlaku dia, yang tu, lepas tu yang tu kalau dia melibatkan peralatan pemulihan, contoh dia terlantar, dia perlukan katil, wheelchair dan sebagainya, pampers kita bagi secara percuma kan. Rosak wheelchair, ganti baru. Katil hospital nak pun kita bagi. Hospital tu yang nak pun bagi. Kalau hospital nak bagi, kita bagi orang. Orang kata nak kita bagi. Kita bagi secara percuma. Sorry Tuan, berapa cepat claim ni boleh dilakukan? Okey. Dokumen lengkap kita akan proses. Kalau contohnya HUS, hilang upaya kekal. HUS ni hilang upaya sementara. Dalam bahasa pendek kita panggil HUS lah. Hilang upaya sementara ni, kalau dokumen lengkap, terima hari ni dalam masa 3 hari tu boleh bayar. 2 hari baru kita bayar. Dia masa kita ada KPI dengan piagamnya. Piagam pelanggannya mesti bayar dalam tempoh sekian. Standard queue pun kita ada. Jadi dia tidak boleh lebih daripada ini. Jadi kita kalau dokumen lengkap, kalau yang mungkin lama sikit, melibatkan hilang upaya kekal, sebab kita perlukan 5 doktor untuk tarikh sidang. Lama pun tak lama. Biasanya kita within dalam 60 hari kita boleh selesai benda ni. Paling lama itu paling lama. Biasanya kalau payment lengkap, everything semua dah selesai, within 2 hari 3 hari kita boleh bayar. Kita tak tunggu dokumen lengkap dalam 2-3 hari. Dalam 3 hari kita boleh settle. Rekod, nak beli rekod perubatan tu takes 3 minggu kerja. Nak beli rekod perubatan daripada hospital masa tu. Betul, itu sebab lambat tu. Betul. Kalau lengkap yang tu lengkap lah. Itu yang lambat tu. Dia yang menarik ni sebenarnya. Orang tanya saya, insurans macam-macam boleh bagi. Insurans bayar 300,000, 200,000 based on dia punya pro rate lah. Kalau kita tengok nampak, tapi tanya saya Perkeso bayar lagi tinggi daripada itu. Iya. Tapi cuma kita tak nampak. Perkeso ni kita nampak yang terutamanya contoh melibatkan kematian. Asbun meninggal, pencari utama meninggal. Kata dia ambil kadar paling rendah, yang 157 tu, makna berlaku kematian kepada tonggak utama, dia akan dapat RM945 sebulan. Tuan kalkulate kalau RM945 sebulan, kalau dia hidup lagi 35 tahun, tuan kalkulate dia setiap bulan bayar berapa ratus ribu kita bagi. Maknanya lebih tinggi daripada insurans. Kalau insurans 300,000 dia bayar langsam, kita bayar bulan. Cuba kalkulate benda tu. Kalau kita tengok itu mencecah kepada hampir 1.2 juta, hampir kepada ni. Cuma figure tu tak ada kita nampak. Tapi kalau bergantung pada umur panjang dia, macam tak ada kita bayar sekaligus. Itu sebenarnya kalau orang tak perasan. Semua kita, kalau saya pernah buat calculation, kalau dia ambil yang paling maksima, kalau dia penerima tu adalah isteri dia, umur 40 tahun dan dia akan hidup, kita jangka dalam 70 tahun, lagi 30 tahun, kalau kita calculate sebulan dalam RM3,550, tuan calculate berapa juta kalau tu. This is jaminan kerajaan. Kita tak ada lari tutup kerajaan. Kita tak lari tutup pintu, tak bayar. Kita akan bayar apa pun kita akan bayar. Pasal kita nak membantu masyarakat, kita bukan nak mencari keuntungan. Itu antara benefit, dan kita dari masa ke semasa kita akan buat tambah baik. Untuk keilatan pun kita dalam proses untuk tambah baik. Bagaimana kita boleh implement. Buat masa ni kita cover boleh buat berjana pekerjaan dulu. Pasal kita yang nak keilatan kena go to sektor formal lah. Yang tu kita nak. Jadi this sebahagian benefit yang kita ada, bagaimana kita boleh membantu mereka tu. Macam kalau tanya saya, kru filem yang pikul kamera, yang lari dalam hutan, akar yang pasang lantai jatuh terselit, dia kru yang jatuh dulu. Pelakon lain cerita. Ini pun kalau tak ada jaga lumpur, kalau tak ada yang kita boleh cover, kita boleh bantu. Macam satu lagi kes yang saya lupa, yang kalau silap kena betulkan mana ni, apa pengarah drama Tanah Kubur kalau tak silap saya, atau penulis Wan Saiful or something like that lah. Dia accident di Ipoh. Masa tu dia dalam perjalanan nak pergi tengok lokasi di
Perlis untuk buat satu penggambaran filem, saya tak pasti filem apa, tapi dia pergi 5 orang atau 6 orang satu van. Dalam van tu hanya dia seorang yang menjarum. Lain semua tak ada. Dia sekarang dia terlantar. Bila kita pergi tengok dia itu, dia bercerita dia pun bernasib baik. Cuma pada ketika tu mencarum, dia kata dia pergi join AGM untuk Profimah. Profimah ni agen kru apa semua kan. Dia join. Dia pun arah masa tu. Tapi dia kata nak join. Dia pun join. Dia main join. Nak jadi cerita dia accident. Daripada 5 orang, dia seorang yang layak dapat tusuk. Lain tu yang teruk, yang patah tangan apa semua kita tak boleh bayar. Dia gitu. Sekarang dulu yang terakhir kita hantar dia rehab di Melaka. So ni ada satu pusat rehab di Melaka yang tu rehab di Melaka ni, kalau ada cara masuk berkaitan dengan sok kita pergi free je. 1 sen tak perlu bayar. Kalau bukan sok kalau pergi personal, satu session untuk kes patah 2,000 atau 2,500. Kalau kena 30 session, tuan kali lah berapa puluh ribu. Jadi kalau ada sok bayar sikit, tapi kita dapat. Apatah lagi dengan macam yang baru ni tahun 2023, subsidi sebagai government 80%. Maknanya kalau setahun RM232.80, bila subsidi 80%, dia hanya perlu bayar RM43.60 saja. Itu pun tak ada orang mencarum. Sebulan. Setahun bang. 12 bulan. RM46.60. Sorry, RM46.60. Setahun 12 bulan. Ya betul. Ya. Saya bergurau dengan kawan. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun. Itu pun tak masuk. Saya nama saya. Setahun. Tapi untuk tahun ni, kalau saya tengah menunggu keputusan. Kalau lulus tak ada masalah, baru lulus 90% ditaja kerajaan, dia kena bayar 10% saja. Itu pun susah. Kalau 10% RM23.30 dah. Ni dah 46 tadi dah. Dah over. Dah over. 46 sama. 46 sen super dengan 12 sen sehari saja. 12 sen sehari. Kalau saya dengan band saya kan, dengan band saya lah, dengan dia orang kan, saya bergurau, kau tak renew lagi lah last year punya. Man, kau renew kat aku lah 60 sen kau tak boleh, 12 sen sehari tak boleh, kau jangan duduk Malaysia lah. Jangan cari makan Malaysia lah. Tak boleh cari duit tu kan. 60 sen tak boleh cari untuk carum dia orang dia. Saya cakap jangan duduk sini lah kan. Saya bergurau gitu dengan orang rapat. Dengan orang lain saya tak cakap lah. Tapi macam tu lah, kalau kita anggap 46-60 sen tu 12 sen sehari. Itu sabar sangat. Itulah saya pun rasa agak struggle juga. Duk fikir kenapa masyarakat. Itu yang saya cakap, tawakal kita tinggi sangat kan. Saya nak cakap macam mana? Betul lah, tak tahu boleh cakap kan. Tawakal tinggi. Dia zaman saya muda-muda dia panggil tawakal mayat. Betul. Saya pun dah dengar ayat. Kau mati, ada je benda orang nak orang urus tu. Tawakal mayat level. Ada je orang takkan tinggalkan kau tepi jalan lah. Betul. Tapi dia orang tak tinggalkan dia, tapi dia meninggalkan waris yang nak meneruskan kehidupan. Kita tengok kenapa boleh berlaku ni. Kalau tak ada orang yang cover, waris yang tinggal anak kecil suffer tuan. Saya tengok lah hebat mana orang tu bekerja. Seorang kontraktor, dia tak mencarum sok-sok. Bila tak mencarum, bila berlaku kematian di tempat dia bekerja, dia kontraktor, sebelum tu dengar tiap-tiap tahun melancong saya Vietnam, Eropah, kontraktor. Dia bawa family pergi, meninggal dia, tinggal waris, kereta jual, rumah jual, semua jual. Last sekali menumpang rumah abang. Waris dia. Nak macam mana dia tak boleh nak survive. Dah tidak ada pendapatan. Dan dia sendiri pun full time housewife. Bila nak take over pun tak tahu. Bila kontraktor ni share rakan kongsi dan sebagainya, itu kita tak tahulah dia punya isu. Tapi realitinya, kalau dia ada perkeso, dapat kata banyak lah, sebulan dapat RM1,500, at least duit yang RM1,500 tu dia boleh guna untuk buat perniagaan baru, jual nasi lemak ke. Dia tak payah pening kepala, dia buka jual nasi lemak dan dia dah ada pendapatan. Kongkong RM1,500 dah ada. Dia kalau pergi pinjam nak ambil beras kat kedai pun confident, sebab kita boleh bayar, betul tak? Ada duit kita nak jaga. Kalau kita tak ada 1 sen pun apa kita nak jaga? Itu jadi kalau bila Pasal Timan ni, dia pergi, saya respect lah expert dia.
Dia duk hantar seorang, dia pergi naik Grab. Kalau nak ikut tak berbaloi pun. Tak berbaloi pun. Kita bayar dia commission dengan fee agent dia. Tak berbaloi pun. Dengan Grab pun taxi lebih mahal tu. Tapi saya tengok effort dia dapatkan orang untuk mencalon tu, saya respect dengan dia. Memang saya respect. Kalau tahun lepas sebelum tu dia dapat dalam 200-300, tapi tahun ni dia punya peningkatan lebih 2 kali ganda saya tengok. Dia Orang 200-300 orang tahun lepas. Sebelum tu 200-300 orang. Tapi tahun 2023 ni peningkatan dia agak ketara. Dia saya rasa dia mencecah hampir dekat hampir 700-800 orang dia rekod. Dia punya usaha tu. Dia pergi by individu. Ini saya iklan, bukan saya nak kempen dia, tidak. Saya tengok ni orang semua tanya, Satiman ni buat apa? Saya kata biar dia buat, saya tengok. Dia buat. Dia tengok dia buat. Tapi dia punya effort tu ada. Dia tanya, dia call macam mana. Saya rasa saya perlukan orang yang nak ident, yang ada effort macam tu. Tak pernah rasa malu, tak pernah rasa rugi, tak pernah ini, kerana orang mau berkira okey payahlah dapat apa saya nak bagi. Tapi saya nampak konsep dia lebih membantu orang. Kalau konsep lebih membantu orang, betul saya, kalau kita niat ikhlas, dia akan dapat balik apa yang dia buat. Maksud saya, kalau dia rasa okey pergi satu hari rugi, tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia tak payah pergi, orang call dia dah cover balik dah apa yang dia buat. Itu, tapi effort tu yang kita nak. Itu yang jadi. Bila kalau terakhir pun tahu, dengan RM46 pun orang tak boleh nak bayangkan. Yang itulah, kalau pendengar dengar benda ni, kita pecahkanlah sikit kita punya pemikiran tu kan. Tengok benda-benda tu, terutama orang yang bekerja sendiri. Bekerja sendiri ni, contohnya orang yang bekerja sendiri ni, kita panggil orang meniaga burger lah contoh. Proses untuk meniaga burger tu bermula daripada beli burger. Beli barang-barang untuk burger. Dia pergi kedai untuk beli burger. Dia keluar pada rumah, pergi beli roti, beli sos dia. Bermula daripada situ. Balik, apa pun berlaku semasa pergi, tengah beli barang, kena rompak, kena apa ke, balik. Bila balik dan berniaga, berlaku ni bencana ke semua, kita pakai apa? Kalau wanita yang berniaga balik kena rogol, kita akan bayar bencana pada dia. This is sampai tahap tu kita jaga. Pasal yang penting, dia mesti ada related dengan pekerjaan dia. Senang tak kita nak buat justifikasi yang kita sedang dalam urusan bekerja tu? Yang tu tak apa. Yang tu Pak Kesok akan tentukan. Kita ada pakar yang boleh buat justifikasi. Pasal bekerja sendiri ni, kita tidak boleh konsep ikut dengan bekerja sama dengan sektor yang formal. Dia ni sektor yang formal. Kita akan tengok bagaimana situasi itu, yes or no. Biasanya kita kata kita ada bagaimana senario-senario ni, kita akan tengok. Memang kalau tanya saya, semua kerja sendiri ni tidak ada rekod, dia tidak ada, tapi dari segi kita ada kepakaran nak menentukan benda tu. Contoh tuan, kalau saya ni tadi bila Abang Satiman beritahu yang sektor penggiat seni tadi tu kan, macam kita kerja 24 jam. Yes. Betul kan? Kita macam ni siapa nampak macam rumah, tapi saya bekerja. Betul. Secara diri. Kadang saya duduk dalam bilik tu menulis, buat lagu. Jadi saya tu susah nak bagi justifikasi pada waktu kerja saya. Itu yang unik. Okay, so kita tahu macam mana. Kalau tanya contohnya, tuan aku duduk dalam Masarah. Sini rumah persinggahan ni je, tempat office. On the way lepas hantar sekolah anak tadi, nak datang ke sini, kita dah cover dah perjalanan tuan. Anything iPhone on the way datang. Saya datang sini apa, nak pergi studio, and then saya nak bekerja. Perjalanan tuan daripada sini kita dah cover dah. Sekarang ni kalau tuan tak ada sosok, kita tak cover dah apa berlaku pun. Kalau tuan ada sosok, tidak ada masalah. Jadi kalau rasa tawakal tuan tak berapa tinggi, kita ucapkan dia. Itu sebenarnya. For the record, saya ada rekod sosok, bukan saya pernah kerja dengan orang dulu. Itu lama. Yang tu bila kerja sendiri, kita tak cover dah. Tak ada kaitan. Tapi saya akan beri jaminan kepada tuan-tuan berdua dan penonton, saya akan mendaftar dengan sok-sok. Saya sebenarnya kisah peribadi saya ni, pada 2016-2017 saya pernah buat Grab. Saya buat Grab. Betul lah ni, sekitar 2016-2017 yang ada macam akta ke apa yang menyatakan pasal e-hailing drivers. 2017. Sekitar betul. Saya nak buat pada masa tu, dan tak salah saya bukan RM46 setahun, betul ratus juga kan. 157. Paling rendah. Lepas tu saya tertunda-tunda. Lepas tu saya dah berhenti buat Grab. Maka dia terputus. Lepas tu PKP dan sebagainya. Ini semua alasan. Masalahnya adalah kita tidak tune otak kita untuk
Ya. memikir hari Depan. muka, hari payah. Eh, Itu masalah saya, masalah kita semua. Betul. Ini berlaku pada semua orang. Saya jumpa bukan setakat grup, macam-macam grup lah. Selama ada rider, e-hailing, p-hailing, taksi. Sekarang kita tanya kenapa ini bertangguh. Tangguh minggu ni, tangguh. Kalau tanya saya, untuk bayar sok-sok dengan kadar yang kerajaan bagi, ni kerajaan bagi kita tak tahu sama bila kerajaan boleh bagi. Satu ketika mungkin kerajaan tak boleh support, kita kena bayar penuh macam biasa lah. Ketika ini bila kerajaan bagi benefit tu, kita ambil. Lepas tu kita jangan salahkan pihak kerajaan kenapa tak beritahu. Kita beritahu semua tempat dah, kita publicity, kita bawa. Bila tak ambil, tak mengambil kesempatan apa yang kerajaan bagi kita. Contoh macam tahun lepas RM46.60. Kos sebenarnya perlu tanggungan 232 80 sen. Jadi sebanyak 186.20 sen dibayar oleh kerajaan tu. Kita hanya bayar RM43. Kalau kita tak bayar RM46 tu, kita rugi lah RM100 lebih lah. Betul. Tapi orang rela-rela tak bayar-bayar benda tu, rugi. Biar hilang semua kan. Tapi bila berlaku bencana, maaf tu lah, macam contoh apa nama ni, kita pun tahu hati-hati terkena yang kemalangan. Kata hati-hati terkena kemalangan. Tapi bila orang tanya, bila kementerian tanya, sosok tak ada, kita tak cover. Walaupun kita faham mungkin dia orang ni, orang kata tengah ada market, dia boleh beli insurans dan sebagainya kan. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Kalau dia ada insurans, on top of that dia ada juga sok-sok, kedua-duanya boleh manfaat, dia boleh claim. Dia cuma yang tak boleh claim kaedah perubatan, bil perubatan saja. Dia tak boleh claim bil perubatan daripada Contoh dia, maksud saya, kalau insurans dah bayar penuh, dia tak boleh claim dengan sok-sok. Kalau sok-sok dah bayar, dia tak boleh claim dengan itu saja. Biasanya insurans ni boleh claim lebih tinggi. Contohnya dia dapatkan rawatan perubatan spesialis, mungkin kos dia RM20,000. Kira-kira insurans boleh bayar RM18,000. Yang baki tu dia tak try sok-sok, sok boleh cover dengan tu. Dia balance tu. Dia tak boleh satu bil tuntut dua tempat. Tapi lain faedah sama. Tadi sebelum kita rakam tadi abang ada cakap pasal orang tak faham bab jantung ke apa. Saya kemungkinan satu soalan. Penyakit jantung ataupun orang tu sakit bara secara amnya tidak akan di-cover oleh pekeso. Okey, itu satu soalan. Itu tidak akan soalan kedua dia adalah jika seseorang itu boleh memberi justifikasi bahawa contoh kanser itu disebabkan oleh waktu kerja dia, adakah kes sebegini pernah berlaku? Okey. Soalan tu sangat menarik. Sebenarnya saya tunggu lama dah. Ya ke? Okay. Kalau dia ada dua, satu sebabkan jantung. Kematian disebabkan jantung, kalau di bawah atap pekerjaan sendiri, kita tidak lindungi pasal dia tidak ada kaitan dengan bencana pekerjaan. Satu. Walaupun sakit jantung tu berlaku di office. Nanti dulu. Okey. Dia jantung tu kita akan tengok postmortem dan sebagainya pun. Kenapa dia meninggal sakit jantung atas sebab apa? Okey, sebab sakit jantung dan tidak dapat itu normal death. Yang tu kita tak cover. Okey. Contohnya sakit jantung disebabkan oleh pekerjaan. Ataupun barah disebabkan, contohnya dia kerja di kilang tepung atau kilang simen yang kita boleh dapat abuk dan sebagainya, lama-lama dia kena barah. Kesan daripada sebab kerja. Contoh dia mungkin kerja dia supply berat, supply simen, dia kerja sendiri, tapi dia beli simen dia jual orang, dia beli simen dia jual orang, ataupun yang mana ada hari dia menyebabkan benda yang disebut apa, chemical dan sebagainya. Bila kita tengok dia punya related tu ada, ataupun nelayan yang meninggal di tengah laut disebabkan stroke harbor. Example. Kita tahu nelayan ni mana ada kapal besar daripada ni, dia tengah panah gitu lama-lama satu ketika dia boleh berlaku stroke harbor. Kalau stroke harbor tu disebabkan kematian ni, kita boleh pertimbangkan untuk kita bayar lah. Jadi this is kita akan tengok related tapi kalau di bawah atap formal yang ada majikan, yang ada pekerja yang dibayar, sebahagian caruman dibayar oleh majikan, sebahagian caruman dibayar oleh pekerja, kalau menyebabkan kematian yang belum mencapai 60 tahun, apa jua kematian yang belum mencapai 60 tahun, kita boleh bayar. Sebelum 60 tahun boleh bayar. Itu majikan dengan pekerja mencarum dulu lah. Kalau apa jua kematian yang kalau lebih 60 kita tak cover lah. Kecuali kematian tu kalau sakit dia pun kita tahu dia mati mesti belum mencapai umur 60. Sehari belum mencapai 60 okey. Sehari lebih 60 tak boleh. Kalau nak mati 60 satu hari tu pastikan mati sebelum 60.
Pak Ngah Ngam-ngam lah 60 Pak Ngah meninggal exactly sebelum birthday dia satu hari. Ya. Dia dapat. Yang ke 60. Pak Ngah. Pak Ngah kita bayar pencen. Ada pencen tu. Isteri dia ada pencen. Dia dikira meninggal ketika Sebelum 60. Tak, dia mencarum. Dia mencarum dia buat tempat. Dia bekerja. Oh, Dia bukan sendiri. dia meninggal ketika waktu bekerja. Tak. Tak, Dia mempunyai caruman. Dia mencukupi. Caruman dia pernah bekerja dulu dengan syarikat. Dengan syarikat. Bila kita tengok tu, dia meninggal sebelum mencapai 60. Dia layak. And then dia layak kita bayar. Dia ada caruman. Okey. Tu. Setiap pekerja majikan ni, dia kena pastikan walaupun 1 bulan bekerja, majikan kena bayar. Kena bayar. Sebab kadang-kadang meluangkan 1 bulan tu juga kita tidak boleh bayar faedah. Itu di majikan 1 bulan tu tak boleh bayar dah. Begitu. Tapi macam bekerja sendiri ni kita yang bayar. Selama mana kita bayar, kita cover. Kalau kita berlaku kemenangan during tu, kalau kita tamat tempoh, hari ni tamat tempoh, besok tu accident ataupun kalau hari ni tamat tempoh, tamat tempoh, lepas tu accident hari ni, kita tak cover. Dia mesti aktif pada masa kemalangan tu berlaku. Itu atau pekerjaan sendiri. Kalau atau formal, dia tidak masalah selagi belum mencapai 60 tahun. Lepas tu kemalangan berlaku untuk atau formal mesti berkaitan dengan pekerjaan. Dia kalau tengah malam berlaku accident, dia pergi jual burger, dia tak ada kena-mena yang kerja kilang kita ni. Tak ada kena-mena. Yang tu tak ada kaitan. Mana berlaku kemalangan waktu kerja, kita tak cover. Begitu malam dia buat Grab, kita tak cover. Kalau dia kerja dengan majikan lain. sekali lagi. Kalau saya bekerja dengan orang, lepas tu di waktu petang saya buat Grab. Kalau tak beli yang 789, kita tak cover. Kalau tak beli 789, pekerja sendiri. Dah dua lah. Walaupun saya bekerja dengan orang, saya boleh beli yang satu, yang saya boleh bayar yang satu lagi bekerja sendiri tu. Di masa yang sama saya ada 2 peso account. Yang kerja dengan orang tu kita cover berkaitan dengan kerja dengan company. Contohlah, saya bekerja dengan Tuan Ed sebagai podcast ni. Saya punya kerja buat ni luar itu apa semua. Pasal Tuan Ed tahu time on air je. Tak tahu kan belasah. Okey. Sama mana saya hanya berusaha untuk kerja-kerja ni. Apa urusan kata kena beli barang ni, okey. Tapi petang saya tak cukup, saya buat Grab. Grab tak ada kena dengan tuan dah. Tuan pun tak bertanggungjawab apa berlaku. Kalau berlaku ni kemalangan tu tak cover. Tapi saya pula jumpa Maman, saya pun beli dengan Maman. Untuk jawab berlaku je bencana masa tu, saya akan cover masa tu. Dia kena ada 2. Pada seolah-olah kita cover macam 24 jam lah. Untuk bencana benda tu. Itu sebenarnya. Kadang-kadang orang salah faham. Saya dah kerja dengan company A, tak apalah aku buat Grab, nanti apa berlaku company A saja boleh claim. Sebenarnya kalau dia mati mungkin kita boleh kira dia punya caruman yang ada. Tapi kalau dia tak mati, dia patah kaki, yang tu kita tahu dia pasal dia tak ada kaitan. Sekejap, saya sekarang meletup. Betul. Kalau kita menjarum dan kita mati dalam tempoh kita menjarum, memang ada sejenis pampasan yang akan kita terima. Ya, kita boleh bagi kalau yang bekerja bukan yang bekerja sendiri ni. Yang bekerjanya. Yang bekerja dengan orang ni kalau umur belum capai 60. Macam Pak Ngah tadi tu. Ya, belum capai 60. Dia akta 4 lah tu. Dia kita letak di bawah akta 4. Akta 4 ni akta formal. Akta majikan. Majikan pekerja kena memberi sumbangan. 0.5 dengan 1.75. Yang tu kena. Bila berlakunya kematian, kadang-kadang dia tak mencara 10 tahun pun. Dah lama tak mencara, tapi umur dia belum 60. Mungkin sebelum dia pernah mencara 20 tahun dah. Dia kerja bank ke, kerja mana ke. Tapi mati pada umur dia mungkin 56, selepas 6 tahun tak mencarum. Tapi pasal caruman tu cukup, kita boleh bayar lagi. Itu di bawah akta 4. Caruman cukup maksudnya dia memang satu tempoh haul dia. Dia ada haul dari 3. Dia mesti ada 24 bulan dalam masa 40 bulan. Dia mesti ada 2/3 daripada mula mencarum. Lepas tu mesti kurangnya 1/3. Dia ada tempoh-tempoh tu dalam kalkulasi. Tapi dengan syarat berlaku sebelum umur mencapai 60 tahun. Itu akta 4 yang mana majikan memberi contribution, pekerja dia ada majikan. Kalau bekerja sendiri ni lain. Majikan sendiri ni kita kalau berlaku kematian tak ada kaitan dengan macam mana kita tak cover. Contoh pergi Bendang, kalau pergi Bendang, accident di Bendang kita cover. Mati di rumah tak ada kaitan dengan pekerjaan atau bukan tu kita tak cover. Unless dia mati di Bendang. Bendang pun tengok dulu macam mana. Benar. Kalau jalan ke buat kerja. Sini dia buat kerja. Kalau buat kerja adalah pampasan untuk wife dia, pension tu. Dia tak bagi pension. Dia tak bagi pension. Dia tak disamakan dengan pension. Bantuan bencana lah saya cakap. Bulanan. Dia tu lebih pada pension kan. Kalau kata meninggal suami,
isteri akan dapat pencen. Mana dia akan dapat faedah pambasan. Kita bayar pencen secara bulanan kepada waris yang ditinggal. Kalau dia pergi benang, contohnya dia pergi benang kena patut ular mati. Ular mati. Dia pun mati, ular mati. Dua-dua mati. Ular tak dapat apa. Ular dia dapat, waris dia dapat. Ular tak dapat lah. Kita bayar pencen. This scenario sebenarnya banyak faedah kita bayar. Sebab hairan begini banyak faedah dia. Dan saya tak terbabit dalam ini Pekeso punya apa caruman. Bukan saya je, beribu puluh ribu lagi orang macam saya yang tak terbabit. Something is wrong. Itu kita kena viral lah. I mean, kita nak tolong everybody kan. Itulah saya pun rasa kadang-kadang saya kan kawan macam saya cuma bernasib baik lah sebabnya saya kerja dengan Pekeso. Bila saya kerja dengan Pekeso, intention saya nak tolong orang ya kan. Bila orang ada contohnya tiba bencana, orang beritahu, kita cek sosok. Bila dia dapat, saya rasa happy, dia rasa happy. Bila dia rasa happy, itulah doa dia untuk saya. Saya tu bukan minta dia bayar, saya tak ada, tak payah 1 sen pun. Sosok dah bayar, everything semua kita dah bayar. Kita kalau dia kata okey, terima kasih, saya banyak orang kalau tak tahu kita beritahu, doa dia tu kadang-kadang kita rasa itulah kehidupan kita. Nilai sangat. Kita tak minta apa pun. Bila kita bagi, dia akan rasa macam Abang cerita lah. Dia cerita tadi dia bantu orang tu, wife dia rasa macam mana ni. Tapi dalam masa sama kadang-kadang ada juga orang hantam kita macam-macam. Dia kata itulah bila kita dia claim tak boleh nak dapat sebab ya kadang tak dapat tu ada sebabnya, bukan kita tak bayar, kita tak nak bagi. Kadang-kadangnya dia pergi kaitannya kata nak pergi beli bahan burger, tapi sebenarnya pergi dating. Apa ada kaitan dengan benda tu? Dan bila best accident berlaku banget, beritahu isteri memang nak beli burger. Jadi bagaimana saya nak membetulkan keadaan? Itu kadang-kadang yang orang marah. Kalau kadang orang bercerita kenapa tak boleh dapat, tapi sebenarnya fakta yang kita nak bantu tu kan tak boleh nak menjurus kepada itu. Tapi kita sebenarnya bagi Pekeso, kita cuba bantu setakat mana yang boleh kita akan bagi. Kita bukan setengah-setengah pihak. Okey, kau nak claim tak boleh tak, kita bukan macam tu. Kita niat kita once kita kita beritahu orang kena mencarum, dan kita akan cuba pastikan mereka juga boleh dibayar. Curious pada pendapat Abang Satiman tadi cakap setahun yang sudah lebih kurang 200 orang je. Tahun yang terbaru ni lebih kurang berlipat kali ganda Apa yang berlaku bang? Apakah yang membuat lebih ramai orang mencarum ni pada pendapat abang? Sebab offer kerajaan tu dah ada. 46-60 sen tu orang dah faham. Daripada 232 60 sen. So 46-60 sen tu dah ada. Walaupun orang tu dah ada insurans pun, it's nothing much. 46-60 sen yang macam saya cakap tadi. Biasanya macam mana orang ni tahu harga dia 46-60 sen? Abang bagi tahu ataupun memang saya terpaksa bagi tahu? Adakah pendedahan ni berlaku di surat khabar? Kalau ikut portal Pekeso, musician tak buka portal Pekeso. Saya kata terang, muzik ni tak jauh sekali lah. Kita bangun melambat semua. Payahlah, saya dah tahu perangai kita dah tahu musician ni macam mana. Dia tak akan buka portal-portal kerajaan ni. Jadi abang kena bagi tahu. So kita, at least saya tak hentilah bila saya jumpa anybody yang datang kelab, saya ceritalah. Orang pun dah tahu dalam Facebook saya dah main hari-hari saya dah wawarkan kan. Saya wawarkan kan sikit-sikit. Ada orang panggil saya Mr. Pekeso, ada juga panggil. Jadi result dia ada orang mencarum dengan saya hari-hari, itulah result dia. Tapi masih tak puas lah. Saya rasa benda ni should be young generation pun kena ada. Sebab benda ni murah. Kalau mak bapak dia dah ada insured anak-anak dia besar-besar pun, itu tak kisah, dia ada that one. Tapi untuk kerajaan punya, ada yang murah punya dan dapat claim 2 for me lah. Senang Kalau musician tu banyakkan masa PKP, everybody dah bertukar kepada Grab. Semua tak boleh main muzik malam kan, tak boleh main 2 tahun tau. 2 tahun. So everybody dah bertukar kepada jadi driver. Saya cakap renew lah. Tak apa, Leman dah ada man. Ada apa? Dah ada Sakso. Dah dia dah bawa Grab. So tak perlu lagi yang muzik. Jika kau tengah kena current macam mana? Kena current main muzik, kau nak claim yang Grab ke? Tak dapat dia. Lain dia lain. Bertukar lah kan. Kau kena current macam mana? Nak claim accident tak boleh, tak dapat. So
ada dua. Satu bawa bawa Grab or InDriver, satu lagi main muzik. Itu dah ramai dah. Saya kalah mula-mula ramai. First year 2020 ramai. Saya duduk carumkan sendiri, bukan ejen saya galakkan dia buat, saya tolong buatkan dia orang sendiri, saya buat, bukan ejen, saya bantu sebagai pemudahcara. Ramai mula-mula. PKP lah, dia started 2020 Januari, saya start mula mencarum 2020 1st Januari 2020. PKP bulan 3 kan. 3 bulan ni saya menang kat situ. Saya kalah. Tak ada kerja, apa nak carum? Betul tak? Ini masa sebelum PKP tu mencarum Grab atau mencarum muzik? Saya pemuzik pertama yang mencarum. Dia Pekeso buka itu hari public day, public holiday. 1/1 public holiday. Tuan Haji Azhar telefon, Man nak mencarum datang, office buka. Tak apa, kita buka untuk macam sebab 1/1 tu dia nak date tu 1/1 bermula 1/1 pemuzik mula mencarum. Maksud dia macam tu lah, yang boleh sektor seni dah boleh carum. Jadi kita paksa lah mulakan 1/1 public holiday. Pakai su buka, saya datang, saya happy. Pakai su buka, besarnya pakai su buka. So mencarum lah. So from there saya lagi semangat lah. Saya lagi semangat nak make it happen. Itulah cerita dia. PKP bulan 3. Apa berlaku pada tempoh PKP bang? Tak ada orang langsung mencarum lah. Siapa kerja? Sektor seni last sektor yang dibuka tau. First tutup dulu. Bukan last sektor yang buka. Lama sektor seni tutup tau. First yang boleh tutup. Sampai pergi basking kena tutup. Macam-macam terjadi lah kan masa PKP tu kan. Ada boleh, ada tak boleh, ni tak boleh. Tapi pokoknya kan, musician dah tak kerja, main muzik dia bertukar kepada Grab. PKP boleh jalan. Betul tak? So bila cakap Man, renew lah. Man dah ada lah. Diorang yang Grab ada sok-sok satu. Buat apa bercarum lagi? Sekarang dia tak faham. Bawa taksi ke bawa Grab tu satu kerjaan lain, berbeza pada main muzik. So should be dua lah. Ada dua. Kalau dia meniaga, buat 3. Kalau dia buat 3. Sekali lagi tadi akta pada 2017 tadi tu pasal sara diri, nama pekerjaan sendiri. Skim pekerjaan sendiri. Tajuk pokok dia skim pekerjaan sendiri. Ya. Tetapi pada ketika itu tumpuan seolah-olah macam disebabkan oleh e-hailing punya. Ya, e-hailing. Dan Grab kita boleh dengan apa? Uber taksi kita kan. Masa tu kita cover yang tu. Dan mereka yang sara hidup pekerjaan sara diri macam penjual burger semua terpalit sekali lah dalam ini. Yang tu kita bermula pada 2020. Oh, yang ni semua datang kemudian. Yang dia sendiri pun datang kemudian juga. Dia sebenarnya e-hailing ni kita start awal 2017. Taksi dengan bas sekolah semua dah. Bila 2020 kita start memperkenalkan lagi 18 sektor. 18 sektor lah. Yang menjadi 20 sektor. Sektor dia antara contohnya antara macam pengangkutan barang, pengangkutan penumpang, itu yang mula-mula. Lepas tu kita perkenalkan penggiat seni, kita mula start penjaja, wanita, perhutanan, just online, online, perniagaan online macam-macam perniagaan. Macam broadcast pun online, broadcast pun kita start. 18 kategori ni termaktub di dalam akta tu. Disebut dalam akta tu. Wow. Memang disebut dalam akta. Wow, memang start dulu memang kita buat dulu. That's why itu yang memang kata 1120 tu, itulah mula penggiat seni kita perkenalkan start boleh mencarum. Itu dia jadi orang pertama mencarum penggiat seni, dan dia remain dia dengan anak dia. Dia dah start. Jadi bermula dari situ awal kita panggil 20 sektor. Jadi kalau kita berniaga burger, kita kena beli sektor penjaja. Kalau kita buat Grab, kita buat sektor penumpang atau sektor pengangkutan barang. Pasal ada 2 kategori yang berbeza. Kategori berbeza. Petani dari sektor pertanian dia sendiri, kita panggil sektor sektor pertanian dia. Jadi dia dulu kita tak buka yang portion untuk governmentnya subsidize. Mula-mula kalau saya pada tahun 2021 kerajaan perkenalkan 30-70. Sebelum tu awal tahun mula-mula PKP tu
kerajaan tajuk percuma untuk e-hailing ni. Percuma Dulu lepas tu bila start pada tu kita tukar 2021 saya rasa 30-70 22 30-70 betul. 70-70 ni apa? Macam 80-20 tadi tu. Saya tak ingat. Saya rasa 2022 kerajaan taja 70% kerajaan taja, 30% kita kena bayar. 2023 baru dia jadi 2022 21 21 70 30, 22 80 20, 23 bersama 80 20. Itu, dan yang terbaru 2024 insyaAllah kalau tak ada apa hal 90 10. 23 3% saja. Dua perkara yang menarik tadi lah, peristiwa Elmina tu, bagaimana satu peristiwa dan dua senario yang berbeza tu sepatutnya membuka mata sangat lah. Kedua tadi tu yang pengarah filem yang mengalami kemalangan, kru tak ada. Dia yang fortunately ada. Dia yang dapat manfaat. Dalam industri muzik, mereka yang berdaftar di Music Authors Copyright Protection, iaitu badan pelesenan yang menjaga kepentingan pencipta lagu, berjumlah lebih kurang 5,000 orang. 5,000. Di kalangan musician pula yang berdaftar dengan RPM sekitar 2,000 orang. 2,400. So lebih kurang, mungkin mereka bertindih, mungkin lebih kurang 6,000 orang musician yang ada di Malaysia ni yang berdaftar di bawah badan-badan pelesenan. Di kalangan kru penerbitan filem pula saya tak tahu berapa. Kita tak tahu berapa. Setakat pemuzik saya tahu situ. Dan abang rasa daripada 5,000 orang musician ni berapa yang menjarum bang? Ikut database saya kan, tak ada lagi ikut tu. Tak ramai lah. Tak ramai. Kalau database saya yang dah menjarum dengan saya tak termasuk rekod agent saya campur 1,000 lebih lah. 1,000 lebih. Saya dah berjaya carumkan 1,000 lebih. Idea dia orang renew ke tak, saya tak tahu. Cuma saya nak nasihatkan yang kes-kes yang berlaku, kalau dah accident, pergi terus ke hospital lah, jangan balik rumah, because timing kejadian tu tak sama dengan timing kerja, timing pergi hospital. Jadi benda-benda gini kan, ada yang pergi 2-3 hari selepas kejadian, sakit apa, dia susah lah. Benda-benda gitu teknikal macam tu. Satu lagi saya nak bawakan, jantung, kencing manis, darah tinggi bukan bencana kerajaan, bukan bencana pekerjaan. Kena faham apa yang kita carum tu. Yang walaupun murah 12 sen sehari pun kita nak tahulah apa kita carum tu. Kita carum ni untuk kemalangan semasa buat kerja, bukan sakit jantung. Saya kena clear kat everybody. Orang duk tanya saya same question every day. Sebab dia dah carum, jadi saya dah cakap, tapi dia tanya juga lagi kan. Itulah. Sakit sebab kematian dia adalah sakit jantung. Sakit jantung. Ataupun sakit dia sekarang tu, dia masuk ward tu jantung. Tak boleh claim memang tak boleh claim. Kalau dia meninggal heart attack di tempat kerja dia, belum pasti lagi itu. Itu boleh cuba mohon. Tapi cumanya bukan automatik yang dia boleh cuba mohon. Ada panduan dia, guideline dia, saya kasih guide orang dia pergi office. Itu boleh cuba mohon. Bukan saya cakap tak boleh kan. Yang ni agak teknikal juga. Bukan saya cakap tak boleh, tapi boleh cuba mohon. Tapi dalam akta tu siang-siang lagi saya cakap, awal-awal lagi, bukan bencana kerja, kanser, jantung, kencing manis. Tapi kalau kejadian tu berlaku tengah perform, boleh cuba memohon. Itu berlaku tengah perform. Sebab besok ada tribunal dia ada pertimbangan. Dia begini sebenarnya,
Kalau tanya saya lah, saya sebenarnya kita nak cuba bayar apa yang orang nak kena, tapi ada setengah-setengahnya kita terikat dengan peraturan. Bukan kita saja create, tiba tak ada. Sebenarnya bila kita terikat, kena ingat duit yang kita terima tu duit daripada semua orang ramai. Kita panggil pooling resources tau. Kita bukan tabungan. Kalau tabungan kita kena return balik. Ini pooling resources. Okey, abang ni duit sikit ada, saya punya duit sikit, tuan punya duit, Cik Edwin ada duit, kita gabungkan. Duit yang kita bayar atau kita gabung, duit tu kita guna share untuk bayar. Mungkin kalau kita seorang, kita terpaksa tanggung keluarga kita RM50 sebulan atau RM100. Tapi bila ada dengan Perkeso, mungkin daripada RM50 tu dia jadi 0.05 sen je. This is pooling resources yang kita cover untuk berlakunya bencana. That's why benda-benda ni kita buat begitu supaya kita rasa benefit tu kita share secara bersama. Jadi kita tak bayar apa ni. Mungkin bukan generasi kita kita bayar tak ada kena, tapi generasi kita, anak-anak kita, cucu kita, pakcik kita, makcik kita, jiran kita, this is sumbangan kita yang kita sendiri tak nampak, yang kalau tanya saya mungkin itu sebahagian daripada amal jariah yang kita buat. That's why benda ni kita buat konsep ni supaya kita dapat bantu semua orang lain. Bukan kita nak, kita sekurang-kurangnya kalau jiran kita meninggal, bila ada Perkeso, bila kita pastikan anak dia dapat pergi sekolah dengan teman, kita pun rasa seronok. Soal jauh lah. Kalau ada beradik kita kena pun, paling tinggi kita bagi sebulan. Contohnya bulan pertama mungkin kita boleh bagi 200, bulan kedua kita kurang sikit, last kali kita aku pun tak mampu, aku pun ada tanggungan aku. Tapi bila kita tahu dia sok-sok bantu, kawan-kawan kata dapat 1,000 sebulan, kita pun rasa sejuk sikit lah. Kalau kita nak bagi tu pulang pada kita, bila kita ada lebih, mungkin hari raya kita bagi lebih, tapi hari biasa itu sebenarnya kita buat. Kenapa Perkeso konsep begitu. Nanti orang kata je, saya tak accident, tak pulang balik duit dia. Dia orang akan bertanya. Saya rasa kita bukan tabungan, kita ada pooling resources yang kita gabung dengan semua duit, kita bantu satu sama lain. Pasal perkara ni sebenarnya kita kalau kita tengok di Eropah, dia orang punya taxation sampai 60%, 38%. Kita serendah ya, kita sikit kita. Mana dia, tapi dalam taxation tu dia cover. Kalau you pergi hospital free, you ada ni free, cuma take home pay you dapat kurang. Tapi you pergi mana-mana tak payah bayar lah. Tapi Malaysia tak boleh buat begitu. Pasal kita tak boleh, dari segi kemampuan kita tak mampu. Jadi kita cuma boleh cover kalau berlakunya bencana. Ada sesuatu. Begitu juga dengan tabungan. Kalau kita tengok anak-anak seni, tabungan pun tak ada. Itu bila berlaku sesuatu, by end of the year, bila berhenti cukup 60, 55, kalau duit dapat 5,000. Pernah kerja kilang dulu, pernah kerja sini dulu. Jadi sebenarnya tabungan pun boleh buat dengan EPF. Mungkin boleh bayar RM50 sebulan secara personal. Cakap EPF boleh terima juga, at least boleh dapat dividen. Dari kita, anak seni ni, bila dia ada dia punya, ketika income dia tinggi dan lebat, dia lupa. Kalau tanya saya mungkin tak tahu. Abang Satiman ni ada, dia pernah alami era dia yang begitu gemilang. Kalau tanya masa tu, dia pun tak tahu asal usul. Tapi dia bernasib baik, dia pun ada cara mana kerja mana dulu ada cara masuk usul. Dia tak masa tu, tapi masa era gemilang dia lupa semua. Tak ada lupa. Standard. Jadi dia bercerita berdasarkan pengalaman dia. Dia cerita kenapa dia paksa orang carum. Pasal dia tak boleh patah balik ke zaman tu. Kalau boleh patah balik, dia akan carum pada awal. Dia tak boleh patah balik. Itu sebab bila dia bercerita, dia cerita itu dia tak nak orang yang ada sekarang ni berlaku seperti mana dia alami. Itu maksud dia. Dan itu yang saya nampak effort Abang Satiman ni. Kenapa tahun lepas 200, tahun ni 700, tahun lepas dia punya effort, dia nak benda. Kalau tanya, macam saya cerita awal, saya pun dia selalu kadang-kadang dia hantar WhatsApp, dia tengok. Kadang-kadang saya pun tak, kadang-kadang tak larat tengok. Banyak dia hantar tengok juga. Dia hantar gitu kan. Tapi dia tengok, kita tengok, dia tengok, dia buat. Dia tengok jumpa Sheila Majid, dia jumpa siapa, Datuk DJ Dev dan sebagainya. Saya dia pergi sendiri, dia bercakap sendiri. Saya sampai saya staff, saya kata, ni bos daripada Satiman. Tak apa, kita tengok dia. Tapi saya rasa dia bercakap through pengalaman dia sendiri. Pasal artis, saya tak boleh cerita pasal artis, saya tak tahu. Dia boleh cerita tahun 80-an, siapa tak kenal Ella and the Boys, siapa tak kenal Shima and the Gang. Semua orang kenal. Kalau tanya masa tu, tanya pasal apa pun dia tak tahu pasal so. Dia banyak. Betul tak? Itu yang saya cakap. Ketika itu tawakal dia tinggi. Tak ambil tahu dah. Tapi bila dia meningkat usia ni kan, tawakal dah hilang.
Alamak, dah susah. Baru tahu keimanan tawakal dia sebenarnya kat mana jadi tawakal mayat abang kata tadi. Itu sebenarnya. Itu dia sebenarnya. Kalau tanya saya, itulah yang apa cerita dan saya berpendapat itu yang dia nak share kepada rakan-rakan artis. Itu sebenarnya yang dia nak share. Sebab dia dah alami proses tu. Kalau nak tanya sekarang, kalau top kata kumpulan apa yang top sekarang, dia dah alami dah. Kalau kata sekarang, contohnya apa kumpulan yang ada sekarang, dia dah alami. Kata Flow 88 orang baru, tapi dia dah proses tu dah. Mungkin sekarang Flow 88 tu zaman gemilang macam mana dia alami. Ya, orang-orang macam ni kita nak tengok supaya dia bisa bersedia untuk benda gini. Bukan saya tak nak menyalahkan. Saya cuma ambil contoh sebagai Flow itu pulang pada masa. Tapi kalau tanya saya, itulah persediaan, itulah Pastor Timan yang buat. Kalau tanya saya tak ada pengalaman. Kalau tanya dia, itulah sebenarnya dia tenang. Kalau boleh patah balik, dia akan patah balik dalam zaman tu, dia syarat. Itu bukan, itu dia alami. Itu yang saya, pandangan saya lah. At least a big name ada. Search Yan. Yan sokong lah. Dia sokong lah. Dia tak ada berhenti. Okay, sokong Yan. Win, Syam, Blues Gang, semua dengan saya. Heavy Machine semua dengan saya. NRG semua dengan saya. Iklim dua. Iklim Umaru dengan bass player tu. Apa Muhalim? Muhalim dengan Umaru dua. Huzali keyboard player. 3 Iklim. Sana Bedam habis. Semua orang saya tak boleh. Dia bawa. Sana Bedam habis. Sokongan tu ada. Seperkara lagi sebab kita tak di-expose sama benda ni, kita selalu rasakan yang kita kerja sendiri. Jadi attitude kita memang tak ada perlindungan di belakang kita kecuali kudrat kita saja. Betul. Apa pun yang kita mention sini, contoh-contoh tu example saja. Bukan ada sama dia juga mati tu bukan perkara, tapi realitinya kadang-kadang kita lupa bila kita berada di atas kayangan bang. Saya bercakap tengah masa Timan, dia pun lupa masa tu. Itu je. Caruman ni kan, saya macam ni katalah dia ada macam tempoh tamat ke, kalau saya carum hari ni, sesuatu na'udzubillah, sesuatu berlaku pada saya minggu depan, saya dah kira dalam tempoh mencarum lah. The day you carum today, hari ni dah saya hantar je detail. Yes, you dah bayar saya, you are protected. Itu tanggungjawab saya. You dah bayar kat saya, dah duit kat tangan saya, you are protected. Sebab itu awak dah Perkasu dah kasih saya pun dah ada mandat untuk mandat ejen tadi. Kita nak bantu secepat mungkin. Tak ada orang cakap kena tarikh masak ke apa. Tak ada. That's why dia latih ejen. Jadi mana yang kita dah carum, kata dulu kita pernah carum 10,000 tu dah habis dah, lesap lah. Bukan lesap, kita letak dalam satu tempat, kita panggil kumpulan kewangan keselamatan sosial, yang mana duit itu kita gunakan untuk menampung kepada mereka-mereka yang memerlukan. Kita secara peribadi tidak ada sebarang manfaat direct daripada bukan manfaat mungkin bukan kat kita. Kita orang lain. Mungkin anak kita ataupun adik-beradik kita yang kita sendiri pun tak tahu. Mana kita kalau contoh berlaku pada anak kita, mana kita punya sumbangan tu dah ada itu yang kita guna benda tu. Itulah. Hari ni kita fikirkan Tuan Ed hari ni dicarum dengan pakai surat. Betul. Bagi nama nombor IC, bagi Kak Edwin, nanti kita settlekan. Baik, saya akan terus mendaftar bersama dengan Abang Satiman ini hari. Kita settlekan benda tu. Abang Satiman, any last word for our talk today? I hope Tuan Ed boleh sokong lah. Saya sokong. Because you ada say dengan musician, especially musician. I tengok you punya YouTube channel, you tu semua musician, which is saya tak boleh reach them lagi lah. Saya boleh reach club punya band, old friends, band-band lama yang saya kenal lah. So far macam tu lah. Saya tak puas. Saya nak semua. Saya nak at least semua musician are protected. Tak sikit lah. Baskers pun ramai lately Baskers pun ramai dah. Sendiri dia WhatsApp saya je. I'll take my number then. Saya boleh cakap nombor saya terus, 017-608-2391. Boleh WhatsApp saya. Tapi kalau hantar info yang bukan-bukan, saya block lah. Itu biasalah kan. Takut nombor scammer apa masuk kan. Tapi itulah, cuma perkenalkan diri, siapa-siapa buat kerja apa, nak menjarum tak, saya layan, no problem. Abang Lot dah menjarum Dah, Abang Lot dia punya caruman
ending 2025. Saya jaga semua. Saya jaga. Saya make sure dia carum. Wajib, any last word? Okey, yang pertama saya nak ucap terima kasih Tuan Samad. Terima kasih Tuan datang. Okey, saya pun rasa terkejut. Sebenarnya saya agak bincang benda lain, tapi this is peluang untuk kita war-war kepada golongan seni. Apa yang kita sebut, mention nama-nama, tidak ada kaitan, sebenarnya kita example saja. Dan saya pun merasa selepas daripada ni saya dapati golongan seni ni sebenarnya adalah matlamat sendiri daripada YB Fahmi. Dia nak golongan seni mesti ada cara pakai kisah. Saya rasa effort daripada YB Fahmi sangat kuat, minta bagaimana golongan seni ini dijaga kebajikan. Saya rasa beberapa posisi perbincangan pun saya dah duduk dengan YB Fahmi, dan kita akan berbincang dengan Finas dan sebagainya, bagaimana kita boleh arah supaya golongan anak seni ini ada perlindungan dengan supaya berlakunya bencana tidak. Harapan Pekeso, saya nak, kalau tanya saya, no one left behind lah. Maksud tidak ada orang tertinggal dalam ada kebajikan. Sebab bila berlakunya bencana yang kita tidak duga, kita kena ingat waris yang kita tinggal. Kita tidak hidup sebatang kara. Walaupun kita meninggal, orang lain uruskan mayat kita, tapi yang kita tinggal perlu hidup. Banyak. Jadi kalau tanya saya, terima kasih banyak-banyak. Dan saya, kalau tak tahu Pekeso, boleh tengok website, boleh datang pejabat Pekeso. Saya rasa ambillah peluang di zaman ada peluang kerajaan yang ada sekarang memberi sumbangan dan subsidize. Kalau yang mana tak ambil tu, saya rasa rugi sangat. This is advantage. Bukan orang kata saya nak ni, tapi inilah peluang kerajaan membantu kan. Ini Pekeso adalah jaminan kerajaan, bukan kita mana-mana private sector dan sebagainya. Dan ini adalah peluang yang terbaik kita nak membantu masyarakat selama ni kan. Jadi bila ada masyarakat yang ambil tahu dan ambil perhatian dan berlakunya bencana di sekeliling kita, kita tak payah bimbang. Itu harapan. Dan saya harap anak seni, terutama di golongan penggiat anak seni, apa kategori pun, daripada penyanyi, muzik, pelakon drama, kru yang terbabit, dapat sama-sama melihat apa yang Pekeso boleh bantu. Itu saja. Terima kasih banyak bagi pihak Pekeso. Terima kasih tuan-tuan sekalian.